Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Yang saya muliakan tuan pengurusi majlis, yang saya hormati tuan-tuan puan-puan yang insya-Allah dirahmati, diberkati dan diridai oleh Allah SWT sekalian. Syukur kepada Allah kerana kita dapat berhimpun dalam satu majlis yang insya-Allah majlis ini kita harap dirahmati, diberkati dan diridai oleh Allah SWT sekalian. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ni berada pada hari-hari yang paling baik. Ni maknanya kita sekarang ni tuan-tuan berada pada hari-hari yang paling baik di atas muka bumi. Ini ramai orang tak perasan sebab tak ada diberitahu dalam warta berita, ataupun tak ada diberitahu dalam Raja Lawak, tak ada berita dalam meletup, tak ada beritahu ni, ataupun dalam konsert tak ada. Sedangkan kita sekarang ni alhamdulillah kumpul kita pagi ni berkumpul pada hari-hari yang terbaik. Kita tuan-tuan, kalau kita masuk di tempat yang hebat, kita pun rasa lain tak? Sebagai contoh, masuk hotel 5 bintang, beza kursus di hotel 5 bintang dengan di Pansapuri, beza kursus di Cameron Highland dengan dalam hutan dan sebagainya lah. Banyak beza. Ni cuba bayangkan tak, kalau misalnya tazkirah ni buat di Langkawi. Oi, ramai daftar tuan-tuan. Sebelum saya datang tuan-tuan dah penuh dewan. Saya jarang bersyarah seperti ini tuan-tuan. Biasa sekarang ni Tuan Haji, saya minta maaf, mana-mana tempat saya pergi penuh, melimpah sampai keluar. Kalau di masjid surau, banyakkan masjid surau yang saya pergi tuan, melimpah sampai keluar. Sebab mereka ni ramai duduk kat pintu. Ramai duduk kat pintu, tak duduk kat dalam. Jadi sebab tu ramai duduk kat pintu. Dia kata, ya Allah, melimpah-limpah orang. Dan sebab kat pintu, rupa. Bukan apa tuan-tuan saja. Jadi tuan-tuan, sedar tak sedar kita hari ni 8 Zulhijjah. Ada orang tak kisah pun, kata tuan-tuan lawan lain. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak sambut Zulhijjah ni tak anak bulan juga. Sebab itu anak bulan Ramadan ramai orang ambil kisah. Minta-minta tak nampak. Sebab nak makan lagi besok. Kan itu. Anak bulan raya Fitri, minta-minta nampak. Solat hajat minta nampak. Sebab apa? Sebab kita nak raya. Sebab tu raya sampai sebulan tu. Raya sebulan, umur terbuka sebulan. Bulan Zulhijjah, ada setengah tu tak tahu. Buat apa nampak, buat apa tak nampak pun tak kisah. Sedangkan tuan-tuan, 1 hingga 10 Zulhijjah ni mengikut riwayat yang sah, hebat. Sebab tu dalam satu riwayat Nabi sebut, kita baca nota ini, yang nota yang saya baca ni insya-Allah ada, alhamdulillah nota-nota ni saya baca pada 1 hingga 10 ni, mana-mana tempat saya pergi, saya akan patut state nota ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala beri kebaikan pada kita semua. Mudah-mudahan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud tiada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya yang lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, iaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Mereka yakni para sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk jihad di jalan Allah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga jihad, kecuali orang yang mengorbankan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali setelah itu, yakni mati syahid. Maknanya tuan-tuan, kita datang dalam kuliah ilmu pada pagi ini tak sama dengan kita datang minggu lalu. Minggu lalu okey lagi, dengan bulan lalu tak sama. Sebab sekarang ni kita berada dalam bulan, dalam hari-hari yang hebat di sisi Allah SWT. Begitu. Kita tuan-tuan kalau dah ambak makan minum tak, cari kedai tuan-tuan. Kalau kedai tu sedap, beritahu orang.
Tu jarang orang beritahu. Petang ni, pagi ni ada tazkirah. Beritahu tak? InsyaAllah. Siapa yang beritahu pagi ni ada tazkirah, walaupun dia tak datang, dia dapat pahala. Macam kita lah kan. Macam baru ni saya ada satu kali tu bersyarah di Kajang, di satu buah masjid. Sebelum saya sampai tu, saya tengok ada satu banting memberitahu Ustaz Zahazan akan datang malam besok di masjid yang saya bersyarah tu. Banting saya tak ada, banting Ustaz Zahazan ada. Jadi saya pun cakap dalam majlis tu, di akhir kuliah saya, dia kata, saya nak tuan-tuan yang ada dalam ni bawa besok 10 orang untuk datang ke kuliah Ustaz Zahazan. Kalau ada 100 orang, dah 1000 tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Ustaz Zahazan ni ustaz yang hebat. Nak dapat dia bookingnya mungkin makan tahun, setahun 2 tahun. Saya, tuan-tuan nak booking saya, nak minta kuliah, Ustaz pagi besok Ustaz ada free tak? InsyaAllah boleh datang. Itu standard saya. Jadi sebab tu saya nak ambil manfaat daripada standard orang yang hebat ini untuk kita pun jadi hebat. Kan begitu? Dan sebab itu tuan-tuan, kita konon rasa hebat apabila menyokong pasukan Kemah tuan-tuan ya, anak telefon. Sebab anak mungkin nak tanya bila nak ambil dia daripada asrama. Sebab saya cadang nak balik Terengganu petang ni insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang muliakan oleh Allah, mana tadi? Sokong pasukan hebat kan? Sokong pasukan hebat, makan minuman hebat kan begitu. Yang lelaki kalau sebut tongkat Ali, berdiri dengan gagahnya. Tapi itu ialah gagah, kaki tak gagah. Ke mana tak gagah? Ke majlis ilmu, ke sembahyang berjemaah, bukan tak gagah, tak berapa gagah. Berarti ini peranan para isteri. Kena cakap, bang, abang ni memang gagah, tetapi lebih gagah dan perkasa lagi kalau abang pergi ke surau ataupun ke masjid untuk solat berjemaah. Kenapa yang? Sebab sembahyang berjemaah itu lebih pahalanya daripada sembahyang seorang diri. Ni asyik abang sembahyang di rumah je. Lepas tu sembahyang dengan saya, duduk asyik sebut betulkan saf. Saya seorang je bang, tak pasang. Suami jadi imam di rumah, betulkan saf, betulkan saf. Perempuan senyum je, padahal dia ada niat. Ada niat nak poligami. Haji ada niat tadi. Tak berani nak sebut niat pun. Niat dapat pahala tuan-tuan. Ni, niat nak poligami dapat pahala. Tak buat, kenapa tak buat? Tak mampu, dapat 2 pahala. Yang pertama, niat dah dapat pahala. Sebab tu tak buat. Sebab apa tak buat? Tak mampu, dapat 2 pahala. Tak mampu buat, dapat 2 pahala. Kenapa tak buat? Tak mampu. Baguslah, ada orang buat, tak mampu pun buat juga. Siapa yang tak mampu buat, dapat dosa. Sorry tuan-tuan, saya lupa apa nama ni? Allah Akbar. Kejap. Zaman canggih ni beginilah. Gangguan. Saya ingat ke bos saya cari saya. Sebab semalam saya cuti. Aku boleh cari mana ustaz. Semalam tak ada. Tapi saya minta cuti. Okey, kat mana tadi? Sokong pasukan hebat. Lepas tu kita bangga kalau kita boleh sokong pasukan Manchester United. Kita bangga kalau boleh pakai pakaian yang beli daripada gedung yang hebat. Tahu itu? Sebab apa? Sebab kita nak kelainan. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, para sahabat bertanya berkaitan dengan kehebatan ini. Dan sebab itu tuan-tuan, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, jika seseorang melakukan hal seperti itu sehingga berjihad, seperti berjihad, mati, maka dia lebih baik atau sederajat dengan mereka yang melakukan ibadat pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kita harap kita datang majlis ilmu ni ibadat. Kita datang ni ibadat. Kerja ni pun ibadat ni. Tuan-tuan datang kerja ni kena niat. Datang tadi saya yakin tuan-tuan dah niat bismillah kan. Kalau belum niat bismillahi awaluhu akhiruhu. Datang kerja ni ibadat tuan-tuan. Sebab datang kerja ni 2 benda yang kita nak penuhi. Yang pertama apa dia? Tujuan hidup. Yang kedua keperluan hidup. Tujuan hidup kita sebagai hamba Allah. Kita nak penuhi kita ni sebagai hamba Allah, ibadat melalui kerja kita. Berapa ramai manusia yang dapat manfaat daripada kerja kita? Berapa ramai manusia? Ramai manusia yang mendapat manfaat daripada kerja kita. InsyaAllah itu nilai ibadat. Keperluan hidup, kita kerja, InsyaAllah dapat gaji. Dan kita nak gaji yang kita dapat itu gaji yang diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, datang kerja merupakan ibadat
dan tidak datang kerja dengan sebab yang tidak tentu merupakan satu dosa. Katakan lari pada kerja ke tak buat kerja dengan betul. Itu yang kita bimbang, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari ini ibadat, dan apa yang kita buat pada hari ini berbeza dengan hari-hari yang lain. Yang ketiga, menurut Syekh Muhammad An-Naim, ini yang kedua, Ibnu Hajar kata apa? Ibnu Hajar ni anak murid kepada Imam Syafi'i. Kita ni kan mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar kata apa? Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah kerana pada hari-hari tersebut terkumpul ibadat-ibadat induk seperti solat. Solat ibadat yang paling utama. Sebab tu Nabi SAW kata kepada seorang sahabat, sahabat ni tanya Nabi. Nabi tanya sahabat. Nabi offer kepada seorang sahabat. Offer Nabi ni tuan-tuan juga untuk kita. Nabi offer pada sahabat, apakah hadiah yang menak daripada aku? Sahabat kata, ya Rasulullah, aku nak duduk dekat denganmu dalam syurga, di akhirat pula. Duduk dekat dengan Nabi mesti duduk dekat di syurga kan? Dalam syurga lah. Nabi kata, kalau mu nak duduk dekat dengan aku di akhirat kelak, perbanyakkan sujud. Sujud maksud apa? Perbanyakkan solat. Kenapa Nabi tak kata perbanyakkan zakat? Tak semua orang layak boleh zakat kan? Kenapa Nabi tak kata haji? Tak semua orang boleh pergi haji. Kenapa Nabi tak kata sedekah? Tak semua orang boleh sedekah. Tetapi solat, walau macam mana keadaan pun, kecuali waktu uzur, kena solat. Tak ada kompromi. Solat sama ada waktu berdiri. Kalau sihat, berdiri. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, menelentang. Tak boleh menelentang, meniarak. Boleh. Dah bisu. Tak boleh meniarak. Guna isyarat. Isyarat mata. Tak boleh juga isyarat hati. Tak boleh juga mati. Sebab tu tuan-tuan, minta maaf. Kalau ada di kalangan kita yang tak sembahyang, tanya dia, kau ni dah mati ke belum? Nampak, oi, ganasnya soalan. Dia lagi pengganas tuan-tuan, tak sembahyang. Kita ni duk jaga hati orang yang tak sembahyang. Allah Ta'ala, kita bimbang, takut Allah Ta'ala uji kita. Berkawan dengan orang tak solat, kita tak beri keinsafan kepada dia. Kita tuan-tuan, minta maaf jenazah MS17 balik, kita sedih. Memang kita sedih, nangis. Ada orang menangis orang mati, tapi dia tak menangis pun dia akan mati. Kan begitu? Kita sedih orang mati. Kita nak mati, kita sedih tak? Saya itu sedih lah tuan-tuan. Nampak ganas terus Ustaz ni bercakap begini. Jarang begini. Biasa datang pakai tayak, ini pakai songkok. Kan begitu? Sebab ini daripada majlis tadi baca surah Al-Kahfi. Saya pun hampir terlupa. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah, kita ni duduk sedih orang mati. Kita akan mati, kita sedih tak? Ni yang comel-comel semua pakai baju comel ni akan mati semua ni. Dan kita hari ni tuan-tuan, alhamdulillah boleh bangun pagi tadi, mandi sendiri. Tak lama lagi, biasalah tuan-tuan dululah, kita ni tak boleh mandi sendiri. Cakap begitu sekali-sekali dengan kawan-kawan. Tapi kita nak cakap dengan kawan-kawan kita, pastikan dia naik kereta kita. Jangan kita naik kereta dia. Takut kita naik kereta dia, dalam perjalanan kerja lebu, dia tinggal kita di Bukit Tangga tuan-tuan. Bas pun payah itu. Jadi tuan-tuan, dimuliakan Allah, kita beritahu dia. Tanya orang tak sembahyang, kau ni dah masih hidup ke dah mati? Ganas soalan kau. Sebab yang tahu aku, orang yang tak ada sembahyang ni orang mati je. Orang hidup ke sembahyang kat dia. Cakap begitu tuan-tuan sekali-sekala. Sebab nampak ganas sangat yang tak sembahyang tu. Takut dia tak tahu yang dia tu sakit. Bahaya tuan-tuan. Tak tahu sakit ni bahaya. Yang kita mesti, sebab tu kita nak tahu. Itu. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, sembahyang walaupun macam mana keadaan sekalipun wajib ditunaikan. Sebab tu Nabi kata perbanyakkan sujud. Sujud tu maknanya sembahyang. Yang kedua, puasa. Hari ni puasa sunat daripada 1 hingga 9. Boleh puasa. Kalau mampu, kalau tak mampu makan, tu je. Sebab puasa ni pilihan kan, puasa sunat. Dan seterusnya sedekah. Banyakkan sedekah dalam bulan Ramadan, bulan Zulhijjah ni. Hari ni hari terakhir Jumaat dalam 1 hingga 10 kan. Jadi tabung lalu tu jangan buat tidur. Tidur je. Aduh. Ni suami nak pergi sembahyang Jumaat ni. Bang, abang pergi sembahyang Jumaat ni derma tak? Lain macam tanya.
Abang derma lebih sikit RM20, biasa 10, hari ni 20. Dan RM10 tu apa? Untuk saya, nanti balik saya bayar. Siapa? You all ada gaji. Yang itu. Ni asyik suami je derma. Minyak pun suami juga yang letak. Minyak pun dah naik 20 sen. Tak perasan saya. Itu hari dah naik dah 10 sen, 20 sen. Naik pula 20 sen. Hari ni dalam dalam sinar saya baca rakyat kecewa. Tak tahulah orang di sini tak kecewa kot. Mana tahu. Orang di sini alhamdulillah minyak naik. Ada juga orang macam tu, tak faham-faham. Tapi bagus pagi tadi. Orang kuat UMNO. Dia cakap apa? Dia kata tak payah bagi beri pun tak apa. Bagus orang macam tu. Ini bukan pembangkang tu, orang UMNO sendiri cakap. Ini bukan politik. Tapi bagus orang macam tu. Dia kata minta tak apalah beri tak bagi pun janji minyak yang naik. Betul juga. Saya pun rasa susah. Kita minta Perdana Menteri kita, timbalan Perdana Menteri pergi Mekah kan. Kita minta dengan Allah mudah-mudahan dia kaji balik. Doa lah, amin lah. Bukan kita nak buat demonstrasi. Kita amin dalam majlis ilmu ni. Ya Allah, kita minta kepimpinan tertinggi negara kita fikir balik dan minta ada jalan balik dan minta minyak diturunkan. Itu je pun takut orang amin. Takut orang kata pemagang. Apa kerja ni? Maaf lah tuan-tuan. Jangan tak faham. Bila cakap ini ingat pemagang. Kita makan, dia makan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, mintalah. Malam tadi tuan-tuan saya pergi satu majlis. Bagus. Doa tu imam tu doa begitu. Saya pun tak fikir doa macam tu. Ya Allah, kami sayang pada negara kami, ya Allah. Kami sayang pada pemimpin kami, ya Allah. Dan kami minta, ya Allah, supaya pemimpin-pemimpin kami dapat buat keputusan balik, ya Allah. Apa dia? Menurunkan harga minyak. Bagus doa macam tu. Kan begitu kan? Kan baik doa macam tu. Bukannya kita menghentam. Kita doa supaya mereka diberi oleh Allah begitu. Itu salah tempat aku cakap ni. Tak salah lah. Kalau salah macam mana? Tuan-tuan, dulu saya ingat lagi nak makan nasi di kedai tu RM5 tu mahal tuan-tuan. Sekarang RM5 tu asas. Betul tak? RM5 sekarang ni asas. Saya hari tu sekali makan nasi RM7. Saya tanya pasal RM7. Ambil 2 lauk RM7. Saya kata biar betul. Saya bila tanya student saya, mau makan apa RM1 sehari? Dia kata ada kalanya RM10. Saya pun tanya anak saya, makan. Anak saya kata RM10 tak habis hari. Dah makan apa RM10 tak habis? Makan sekali sehari. La ilaha illallah ta'ala. Saya pun dah risau. Sebab anak saya ni jenis, dia kurus. Jadi bila makan sikit lagi kurus. Tu. Saya kata jangan begitu. Berjimat juga. Tapi jangan sampai kepada tahap tak makan. Tu. Okey. Jadi minta maaf tuan-tuan. Nampak macam ganas sikit. Jadi begitu. Jadi benar baik. Menurut Syekh Muhammad An-Naim, 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama dari hari bulan Ramadan. Kerana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hari dunia ini adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Ni. Jadi kita sekarang ni tuan-tuan berada pada sebaik-baik hari dunia. Ni. Sekarang ni kita sebaik hari dunia. Kita ni kalau hari ibu kita buat sesuatu lah. Ni, sebenarnya hari ibu tu tiap-tiap hari. Ni. Kita kan, Valentine Day kita sambut Alhamdulillah min zalik. Hari kekasih 14 Februari ya tuan. Pada hari kekasih ni tiap-tiap hari kita nak Islam. Assalamualaikum. Dengan isteri tiap-tiap hari. Orang Kristian buat satu hari kita duduk sambut. Ni 10 hari Zulhijjah ni. Ini dirakamkan ni. 10 hari pertama Zulhijjah, hari terbaik. Apa kita buat? Apa program kita buat? Tak tahu. Buat apa? Apa tak buat? Sebab kita tak ambil kisah. Sebenarnya tuan-tuan, kita boleh hidup dalam 10 hari pertama Zulhijjah ini, ya Allah. Dengan izin siapa kita hidup ni? Izin JKA ke? Izin JKK. Kita boleh hidup ni tuan-tuan dengan izin Allah SWT. Sebab tu pagi tadi kita berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau main bola tuan-tuan, nak skor gol biar dalam perlawanan. Jangan skor gol dah habis masa baru skor gol. Maknanya apa tuan-tuan? Nak menang dalam waktu pertandingan. Sebab tu tuan-tuan, ramai orang kita ni lupa dan waktu dia hidup selamba je. Nanti ada bila mati ada lah tu anak bini ataupun anak beranak buat tahlil tu jelah. Itu pun kalau orang ingat. Tak ingat? Tu sebab tu syur. Kalau nak buat tahlil buat hari 1 hingga 10 ni. Okey. Ibnul Qayyim berkata,
dalam membuat perbandingan kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah dan 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam 10 terakhir Ramadan lebih afdal dari malam 10 hari pertama Zulhijjah kerana adanya Lailatul Qadar. 10 hari pertama Zulhijjah lebih afdal dari 10 hari terakhir bulan Ramadan kerana adanya hari Arafah, hari Qurban dan hari Tarbiyah. Maknanya senang cerita macam ni tuan-tuan. Hari siang terbaik 1 hingga 10 Zulhijjah. Malam terbaik 10 Ramadan terakhir. Dia siang hari ini dia ada dua. Siang dan malam. Malam terbaik 10 malam terakhir Ramadan yang lalu. Sebab ada Lailatul Qadar. Minta-minta tahun depan kita dapat lagi tuan-tuan. Sebab dah berlalu. Dan hari terbaik 1 hingga 10 Zulhijjah. Ada berapa hari lagi? Hari ini 8, besok 9, lusa 10. Ada 3 hari lagi tuan-tuan. Kita kalau orang buat jualan lelong, kira berapa hari. Lepas tu orang buat pula time belum gaji, Allah marah kita. Buatlah time gaji kan begitu. Sebab beza Tuan Haji, hari gaji dengan belum gaji. Awal bulan dengan hujung bulan lain. Mula gaji dengan hujung bulan lain tuan-tuan. Masuk kedai lain cara. Bila hari gaji masuk kedai, Mamat, saya tarik satu roti banjir 3 keping. Kan biasa. Si Mamat pun terkejut. Siap Mamat jaga. Tapi kalau hujung bulan tuan-tuan, Mamat mari. Apa mau minum? Tengok Mamat. Slow air suam. Air suam. Roti kosong. Berapa biji? 1 biji. Itu hujung bulan. Kan begitu?